Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Produksi Multimedia. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam modul 3 manipulasi image dan perisian yang kita gunakan ialah Adobe Photoshop. Sebelum cikgu teruskan pada kandungan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengimbas kembali membawa pelajar mengimbas kembali subtopik yang telah kita pelajari di dalam manipulasi image menggunakan perisian Adobe Photoshop sebelum ini iaitu yang pertama, kita telah mengenal pasti antara muka perisian Adobe Photoshop serta tools-tools dan fitur yang digunakan, di mana kita telah mempelajari langkah bagaimana membuat penetapan saiz canvas. Dan kemudiannya kita telah mempelajari tools-tools pemilihan beberapa tools pemilihan di dalam Photoshop seperti Marquee Tools, Lasso Tools dan juga Magic Wand. Okay, selepas itu kita juga telah mempelajari tentang tools yang digunakan untuk membuat salinan image iaitu Clone Stamp Tool serta langkah-langkah membuat salinan image. Okay, dan subtopik yang terakhir yang kita telah pelajari sebelum ini iaitu sebelum cuti, kita telah juga mempelajari tentang transformasi image iaitu fitur Transform and Adjust di dalam Adobe Photoshop, di mana kita telah mempelajari lebih kurang 8 jenis fitur Transform and Adjust. Jadi cikgu harap pelajar telah menguasai semua subtopik tersebut dan bolehlah membuat ulang kaji semula topik-topik yang telah dipelajari sebelumnya. Okey. Untuk hari ini pula kita akan teruskan untuk subtopik yang seterusnya Kita akan lihat subtopik yang seterusnya. Kita lihat dahulu kandungan dalam standard pembelajaran dalam modul pembelajaran tingkatan 4. Okey, 3.3 manipulasi image. Okey, kita pada hari ini kita akan lihat 3.3.8 menyunting warna image dan teks dengan menggunakan fitur kecerahan atau kontra serta variasi warna yang sesuai. Okey, jadi hari ini kita akan lihat lebih kepada fitur kecerahan atau kontra serta variasi warna. Okey, kita kembali semula pada slide cikgu Okey, jadi dalam Photoshop, fitur kecerahan, kontra atau variasi warna ni dia ada beberapa fitur lah yang kita akan lihat. Antaranya ialah brightness dan contrast, levels dan curves. Brightness dan contrast ni dia lebih kepada untuk melihat image menjadi semakin cerah atau menjadi semakin gelap. Dan kontras image menjadi semakin tajam ataupun image itu akan kelihatan malam. Manakala untuk level dan curves pula, untuk levels dan curves, kita akan melihat pada bagaimana suatu image itu akan diubah dari segi warna-warna yang terdapat dalam image. Sama ada kita ubah secara keseluruhan warna merah, hijau dan biru red, green dan blue, ataupun kita ubah di setiap satu warna tersebut. Sama ada kita ingin image tersebut kelihatan lebih merah, lebih hijau ataupun lebih biru menggunakan curves dan level. Selepas itu kita akan lihat bahagian yang ketiga dalam subtopik kita pada hari ini iaitu menggunakan variasi warna iaitu adjustment image adjustment variation. Okey, fitur ini kita gunakan untuk mewarnakan image. Contohnya image hitam putih gambar yang berwarna hitam putih, kita ingin warnakan menjadi gambar yang berwarna. Jadi yang ini kita gunakan fitur image adjustment variation. Okey, jadi semua ini cikgu akan tunjukkan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah kelas, kita lihat dahulu bahagian yang pertama iaitu fitur kecerahan atau kontra. Okey, untuk melihat suatu image itu menjadi lebih terang, cerah atau gelap, ataupun semakin tajam atau pudar. Okey, jadi sekarang kita buka Adobe Photoshop. Okey, Adobe Photoshop. Kita pilih satu image daripada fail bahan atau fail sumber. Okay, sekarang kita menggunakan fail bahan ni gambar Gunung Kinabalu.
Okey, ini adalah image asal. Jadi bagaimana untuk kita membuka fitur brightness dan kontras? Okey, pelajar boleh klik pada layer image. Pada menu bar pilih image adjustment, brightness, kontras. Okey. Okay, so buka Photoshop, aktifkan layer image ataupun aktifkan image. Pergi pada image, adjustment dan pilih brightness atau kontras. Okay, jadi kita akan dipaparkan satu tertingkap brightness atau kontras. Jadi pelajar boleh seret brightness atau kontras ini sama ada ke kiri atau ke kanan. Okay, contoh, bila kita klik slider ini ke kanan, image akan menjadi semakin terang ya, terang. Manakala jika kita seret dia ke sebelah bawah, image akan menjadi sebelah kiri, image akan menjadi semakin gelap. Okey. Manakala untuk kontras pula, apabila kita seret kontras ini ke sebelah kanan, image akan menjadi semakin, dia nampak gelap ya, ataupun dia semakin tajam. Apabila kita seret dia ke sebelah kiri, image menjadi semakin kelam ataupun pudar. Okay, jadi untuk mendapatkan image yang cantik, kita kena buat keseimbangan ya dalam brightness dan kontras. Contoh, brightness ni cikgu seret ke sebelah kiri, manakala kontras cikgu seret ke sebelah kanan. Okey, jadi nampak ya perbezaan. Ini image sebelum dan ini image selepas dia letakkan brightness dan kontras. Okey. Okey, pelajar. Okay, kemudian jika kita setuju dengan image dengan ubah suai yang telah kita lakukan, penyuntingan tersebut, klik pada butang OK. Okey, yang seterusnya, okay, itu untuk brightness dan kontras. Okey, kita lihat yang kedua, iaitu untuk fitur curves dan juga level. Okey, curves dan juga level. Okey, kita lihat yang pertama iaitu curves. Curves ni kita akan ubah suat dia hampir sama lah ya dengan label dan kedua-duanya mempunyai fungsi yang hampir sama. Tapi untuk penyuntingan suatu gambar, cikgu lebih sarankan pelajar menggunakan labels ya. Okey, untuk menggunakan fitur curves, pilih channel RGB, red, green atau blue ya, yang ini. Kemudian ubah suai garisan graf dengan cara klik dan seret sehingga perubahan warna yang diingini diperolehi. Kemudian klik butang OK. Okay, so sekarang kita lihat penggunaannya pada Photoshop. Okay, kita pilih gambar. Okay, contoh kita pilih gambar Gunung Kinabalu tadi ya. Kita pilih semula gambar Gunung Kinabalu tadi. Masukkan di dalam Photoshop. Okey. Kemudian pergi pada image, adjustment, kita pilih yang pertama curve. Okey, jadi satu tertingkap curve akan dipaparkan. Di sana ada satu garisan graf ya, curve yang pelajar boleh seret. Okey, channel kita boleh pilih sama ada untuk mengubah warna keseluruhan RGB, okey seperti ini. Kita akan nampak perubahan itu berlaku keseluruhan. Jika kita seret ke atas, okay, image akan menjadi semakin terlalu cerah ya. Bila kita seret dia ke bawah, image menjadi gelap. Okay, jika pelajar hanya ingin ubah suatu warna saja pada warna tertentu, contoh kita ingin ubah warna merah saja, jadi kita kena pilih channel red. Okay ya. Jadi bila kita pilih ke atas, maksudnya warna merah tu akan bertambah. Okay, bila kita seret dia ke bawah, warna merah akan dikurangkan. Okay. Begitu juga jika kita pilih channel warna lain ya, seperti kita pilih green. Bila kita seret graf itu ke atas, okay, image akan menjadi semakin hijau. Bila kita seret dia ke bawah, okay, image akan warna hijau tersebut akan dikurangkan. Okay, ya. Okay, pelajar boleh nampak ya perubahan-perubahan yang berlaku. Okey, begitu juga untuk biru ya, blue. Bila kita seret ke atas, image akan menjadi semakin biru ya, di mana warna biru itu ditambah. Bila kita seret ke bawah, image akan menjadi semakin hijau. Menjadi semakin biru. Okey. Okey. Okey, kelas.
Yang seterusnya, kita lihat levels. Okey, jadi level pun dia sama dengan curves tadi ya. Di mana dia ada channel, pelajar boleh pilih sama ada keseluruhan channel RGB ataupun pilih satu-satu channel, red, green atau blue. Di mana kita akan seret slider daripada kiri atau ke kanan dan lihat perubahan warna yang diingini. Kemudian setelah perubahan yang diingini diperolehi, kita akan klik butang OK. Okay, so kita coba penggunaan untuk label. Okay, buka satu image yang dikehendaki. Okay, contoh, kita masih guna image Gunung Kinabalu tadi. Okay, pergi pada fitur image, adjustment, dan kita pilih labels. Okay, image adjustment labels. Okay, di sana grafnya dalam bentuk seperti ini ya. Seperti dalam paparan tu dia ada slider. Kalau tadi kita kena seret daripada graf kan. Okay, yang ini kita seret dari slider yang ada di bahagian bawah ini ya. Okay, contoh channel RGB. Okay, pelajar boleh seret slider yang di hujung ni. Okay, bila seret ke sebelah kiri, image akan jadi semakin cerah. Ke sebelah kanan, image menjadi semakin gelap. Okay, selain itu kita boleh seret juga slider dari bahagian tengah untuk mendapatkan paparan ataupun warna yang kita kehendaki yang lebih cantik lah. Okay. Jadi pelajar jangan seret slider ni di hujung saja, kita boleh seret ke semua slider yang ada ni sehingga warna yang kita kehendaki kita perolehi. Okay, kita bandingkan ya. Ini asal selepas cikgu seret slider tadi, kita akan dapat image dengan warna yang kita kehendaki. Okay. Okay, jadi begitu juga jika pelajar ingin pilih sesuatu warna sahaja ya untuk meningkatkan jumlah ataupun opacity suatu warna tertentu. Contoh warna merah sahaja kita ingin ubah. Jadi apabila kita seret slider ni, ya ke kiri atau ke kanan, jadi sepatutnya warna tu akan berubah ya. Tapi disebabkan perubahan kita ni sangat sedikit, jadi dia kurang kelihatan kadang-kadang ya. Kita lihat ni ya. Kita ubah, nampak ya. Warna semakin merah semakin bertambah, warna merah dikurangkan. Bila ke kiri, suatu warna yang dipilih itu dia semakin bertambah. Contoh merah semakin bertambah. Apabila dia ke kanan, merah tu semakin dikurangkan. Jadi kita jaranglah sebenarnya menggunakan channel untuk satu warna. Kita lebih menggunakan pada channel untuk keseluruhan warna ya. Jadi jika kita sudah setuju dengan penyuntingan yang kita lakukan tadi ya. Ini asal. Ini setelah kita ubah fitur labels, klik pada butang OK. Pelajar. Jadi cikgu sudah sentuh 3 bahagian ya tadi. Yang pertama, brightness dan kontras ya. Iaitu kita klik pada menu bar image, adjustment, brightness dan kontras. Yang kedua kita telah lihat curves dan yang ketiga kita telah lihat levels. Sekarang kita akan lihat lagi bahagian yang keempat untuk hari ini ya. Fitur yang keempat untuk hari ini iaitu fitur image variation. Jadi image variation ni adalah fitur yang kita gunakan untuk mewarnakan image daripada image yang warnanya kita kurang kehendaki ya, seperti image hitam putih menjadi image yang berwarna ya. Jadi langkah-langkah yang kita akan gunakan adalah pertama, pilih bahagian yang ingin diwarnakan menggunakan tools pemilihan, contoh polygonal lasso tool. Kemudian kita klik pada sekeliling kawasan image yang dikehendaki sehingga titik awal dan akhir bertemu. Kemudian pada menu bar, klik image adjustment variation. Pada tertingkap variation, ini tertingkap variation, kita akan pilih variasi warna yang dikehendaki dengan cara klik pada warna tersebut. Jika warna yang dikehendaki sudah diperolehi, klik pada butang OK dan ulang langkah 1 hingga 5 untuk bahagian image yang lain. Pelajar. Jadi sekarang kita lihat cara penggunaannya menggunakan Adobe Photoshop. Kita pilih satu gambar hitam putih.
Oke, contoh nilai ya, gambar Piramli, ya, gambar wayang Piramli.